Untuk nombor 4, kan? Nombor 4, I pergi ubah lah apa benda lah kan. Tak ubah pun tak apa sebenarnya. Cikgu yang silap baca ni. Okay. Ubah saya nak pergi senang kan. Okay. Anyway. Dia kata satu lengkung dengan fungsi kecarunan. Senang cerita fungsi kecarunan punya dua titik. Titik pusingan. Okay. Iaitu pada X sama dengan negatif H dan X sama dengan H. Okay. Baiklah. Fungsi kecarunan ni maksudnya apa? Maksudnya dy dx sama dengan 4x tolak 4 per x. Okay. Lepas tu mempunyai dua titik pusingan. Titik pusingan ni maksudnya apa? Titik pusingan. Yes. Titik pusingan. Titik maksimum. Okay. Titik minimum. Maksudnya semua dy per dx sama dengan kosong. Tak tukar pun tak apa sebenarnya. I yang high tu macam blur. Okay, jadi bila dia kata dia ada titik pusingan, maksudnya apa? Maksudnya untuk A, dy dx sama dengan kosong. Okay, jadi kita ada 4x tolak 4 per x sama dengan kosong. Okay. Lepas tu kita ada 4x sama dengan 4 per x. So, darab silang 4x kuasa 2 sama dengan 4. X kuasa 2 sama dengan 1. 4 bagi 4, 1. So, X adalah 1 ataupun negatif 1. Maksudnya, kita punya H kita 1 dengan satu lagi negatif 1. Okay. Okay, B. Okay, B. B dia kata, dengan menggunakan terbitan kedua, tentukan sama ada titik pusingan tersebut adalah titik maksimum atau titik minimum. Okey, terbitan kedua, so kena buat macam mana? Terbitan kedua, dy per d. Oh, silap set. Terbitan kedua, d kuasa 2y, dx kuasa 2. Maksudnya kita bezakan dy dx. Tulis macam ni lah Ini sama dengan, kalau bezakan 4x dapat 4. Okey, ni sama dengan apa lagi? 4x tolak 4x kuasa negatif 1 kan. So, ni jadi negatif 1 darab 4 tambah 4 x kuasa negatif 2. Betul tak? Sebab pembezaan kuasa kita tolak kan. So, ini sama dengan 4 tambah 4 per x kuasa 2. Okey, so kita kena test lah, betul tak? Kan? Apabila X sama dengan 1, kan? X sama dengan 1. Jadi, dx kuasa 2 kita sama dengan 4 tambah 4. Oh, yes, this is why. This is why cikgu tukar soalan. Inilah sebabnya kenapa saya tukar soalan. Alamak. Aduh. Something wrong sampai kat sini. Sebab nilai ni kan tak apalah. Yang tu cikgu tak orang padam. Tapi ni maksudnya tadi sebab kalau ikutnya dalam exam I tukar persamaan kan, I tukar jadi apa? Cikgu tukar jadi 4 tolak 4x kuasa 2. Hilang ingatan dah pasal apa, sebab dah pukul 11 lebih dah kan. Okay. Yes. Okay dah. Apa pun sebenarnya kamu akan dapat juga benda tu. Set. Let me do this quick. Sebenarnya H kita memang 1 negatif 1 lah. So, dy dx sama dengan kosong. So, 4. 1 tolak x kuasa 2 sama dengan kosong. 4. 1 tolak x. 1 tambah x sama dengan kosong. Sebab tu lah x sama dengan 1. X sama dengan negatif 1. That's why H kita 1. H kita negatif 1. Okay.
Okey lah, ni yang kita pakai had ni lah so nampak dah pasal apa. Okey. Anyway ni anggaplah ni macam revision kamu. Okey, B. Terbitan kedua kan. So terbitan kedua D kuasa 2Y per DX kuasa 2 sama dengan negatif 8X. So kita buatlah tepi ni kan. Apabila X sama dengan 1 kan, terbitan kedua kita adalah negatif 8 kali 1 dapat negatif 8. Negatif 8 ni adalah kurang daripada kosong. Kalau kurang daripada kosong maksudnya apa? Maksudnya ini adalah maksudnya apa? Maksudnya kalau pada X sama dengan 1 ni, dia adalah titik maksimum. So titik maksimum ni. Ni adalah titik maksimum. Kalau dapat negatif kurang daripada kosong maksudnya negatif Okey? Okey. Lepas tu satu lagi, apabila X sama dengan negatif 1 kan, terbitan kedua dia adalah negatif 8 kali ni negatif 1 lah negatif 1 so kita dapat 8. 8 adalah positif. Kalau positif maksudnya pada X sama dengan negatif 1 ni dia adalah titik minimum. Okay, minimum. So benda ni you kena hafal Kalau besar daripada kosong ni maksudnya nilai dia positif. Okay. Yes. Itu adalah terbitan kedua lah untuk kenal sama ada titik minimum atau maksimum ya. So I dah ingat dah pasal apa kenapa cikgu tukar. Okay dah? Alright. So next nombor 5. Nombor 5 dia kata suatu tinjauan dijalankan berkenaan pengangkap di sebuah sekolah didapati bahawa min bilangan pengangkap adalah 340, variance dia 136. Barangkali seorang menyertai so awak kena tengok P kamu tu apa. P kamu tu adalah menyertai pengangkap. Sebab setengah soalan dia trick awak kat mana? Dia trick awak kadang-kadang dia kata tidak lebih daripada 7 orang. Tidak kan, kadang-kadang dia tulis sebenarnya soalan dia tidak menyertai. So hang tak baca soalan, so dia trick kamu kat situ. Kan? At maths ni dia tricky. Dia banyak nak trick awak. Kan? Siapa yang tak baca soalan memang tak nampak dia punya jerat dia di mana ciwah. Okay. So mu adalah N darab P. N darab P adalah 340. Variance N darab P darab Q. So N darab P darab Q kita adalah 136. Jadi kan kita ada sini NP kita berapa? NP kita adalah 340. So 340 darab Q sama dengan 136. Jadi Q 136 bahagi 340. So ini adalah 0.4. Jadi kat mana? Ajar kat atas juga lah. Jadi P kita 0.6 lah kan. 0.4 tu tak? Alright. Yes. Okay. KB. Jika 8 orang murid sekolah Jika 8 orang murid sekolah itu dipilih secara rawak, cari kebarangkalian tidak lebih daripada 7 orang. Kan? Cik 7 je soalan cikgu So, apa dia 8? 8 adalah N. Okay. Tidak lebih. So, tidak lebih maksudnya apa? Tidak lebih maksudnya X kurang daripada 7. Okay. Kurang atau sama dengan 7. Okay. Jadi, ini sama dengan apa? Kan termasuk 7 kan? Okay, kita buat macam ni. Kalau tak reti, always buat macam ni. 1, 2, bla bla bla. Kan? 3, 4, 5, 6, 7,
8. Sebab semua 8. Kurang tu sama, maksudnya termasuk dengan 7. Tidak lebih daripada 7. Okay. Okay. Sorry. So, tak lebih maksud kurang tu sama 7 kan. Jadi, siapa yang kita tak mahu? Siapa yang tak mahu? Kita tak mahu 8. Tak mahu 8 kan. Okay. Jadi, ini sama dengan apa? Kebarangkalian penuh 1. 1 tolak P X sama dengan 8. So, ni sama dengan 1 tolak 8 C 8. P tadi berapa? P kita 0.6 kuasa 8. 0.4 kuasa 0. Okay. So, ni jawapan kita 0.9832. So, you guna calculator directors pun tak apa lah. Okay. Yeah. Okay. Alright. Nombor 6. So, nombor 6. Kan, nombor 6 masalah kamu apa dia? Masalah kamu tak tahu nilai B ni berapa kan? Okay. Ini apa? Ini adalah pintasan paksi X. So, paksi X maksudnya Y dia kosong. Jadi, kosong sama dengan 4X tolak X kuasa 2. So, sini kosong sama dengan X. 4 tolak X maksudnya X sama kosong, X sama dengan 4 lah. So, ini adalah 4. So, isi pada janaan pada paksi X kan. Isi pada janaan rumus dia V sama dengan pi kan. Y kuasa 2 di X. So, kita ada sini Y. Jadi, kita kena buat Y kuasa 2. Jadi, kalau Y kuasa 2 sama dengan apa? Cikgu okey dekat sini lah. So, Y kuasa 2 sama dengan 4X tolak X kuasa 2. Kuasa 2. Ini sama dengan apa ni? Kan? Kalau kamu lah. Darab 4X tolak X kuasa 2. So, hang pun buatlah cara ni darab ni, ni darab ni, darab ni, darab ni. So, ini sebenarnya apa? Ini sebenarnya 16X kuasa 2. Okey. Kalau cikgu lah, cikgu buat macam mana? Mana dia? Ni kan. Kan square multiple square. 4X kuasa 2. 4 kuasa 2, 16. X kuasa 2. Kemudian nanti 4X kali negatif X kuasa 2. Negatif 4X kuasa 3 kali 2. So, sini kita dapat negatif 8X kuasa 3. Kemudian, last kali, negatif X kuasa 2. So, negatif X kuasa 2. Positif X kuasa 4. Okay. Jadi, untuk A, isi padu janaan. Isi padu, cikgu tak ingat kalau cikgu ajar kamu I ke V. V tu volume lah, I tu isi padu. Suka hati hang lah guna mana. So, pi kat luar, kan kamiran, dia punya had dia kosong dengan 4. Apa tadi? Ambil tulis lah had ni. 16 X kuasa 2 tolak 8 X kuasa 3 tambah X kuasa 4 di X. Ni semua yang saya tulis kat kamu ni, saya conteng atas ni. Tapi sebenarnya kamu dalam pengiraan kena tunjuk lah. Sila tunjuk. You have no idea apa benda yang sebenarnya yang dapat markah untuk kamu. Jadi tunjuk semuanya sekali. X kuasa 3 per 3 tolak 8 X kuasa 4 per 4 tambah X kuasa 5 per 5. 4, kosong. Okay. So, for this type of question, saya ajak kamu kan pakai calculator. Betul tak? Ingat tak ada satu video saya share kat kamu dalam even Telegram ada. Sebab Alia ada tanya kan. Telegram ada. YouTube ada tak? So, belajar guna benda tu sebab dia jimat masa. Jimat masa. Okay. So, yeah. Kan, hak tu calculator kira tapi markah, bila kata markah, still lagi kita kena ganti. Ni ganti ni adalah jalan kira. Okey, ganti. Tolak kosong ni kena tulis. Tulis lah. Mesti tulis. So, jawapan dia 34.133 pi. Ataupun apa tak, dia punya dalam pecahan dia. Alamak, tak tulis lah pula. Tak ingat. Okay.
Okay, so tu untuk A. B, okay, B aku nak buat kat mana? Guna pen lain lah. Okay, B. Okay, B. B dia kata luas rantau berlorek ni. Luas rantau berlorek ni. Luas ni nilai dia 32/3. Apa luas rantau berlorek ni? Dia nak habaq apa? Kamiran 04 pula. 40 Y ataupun Fx lah Fx lah. Fx. Y ke Fx sama lah sebab memang fungsi kita tu Y ataupun Fx lah So Fx dx sama dengan 32/3. Okay. Okay. Ataupun jangan buat 4 pun tak apa sebab ni dia macam soalan yang tak ada kaitan lah. Kononnya kalau hang tak boleh jawab A, hang boleh jawab B lagi. Macam tu lah lebih kurang. Tapi gambar ni nak habaq kan. Ni B kan. So 0B kan, 0B Fx dx sama dengan 32/3. Okay. Luas dia lah. Okay. Jadi soalan tu kata 0B terbalik, betul tak? So abang kat mana? Kat sini boleh ke? Jadi 2Fx dx ni, okay, 2 tu kita tak kat luar, 0B Fx dx. Lepas tu ingat tak cikgu ajak kamu, kalau terbalik tu jadi apa? Kalau 0B 32/3. Kalau B kosong, kalau terbalik jadi negatif. So, jawapan dia negatif 64/3. Tu saja. Kan, I ada ajar you sebenarnya. Ada. 18 minit 17. Okay. Sebenarnya tadi cikgu berhenti awal kenapa I nak test. Sama ada video ni clear ke tak. So, dia lebih clear lah kan. Lebih clear berbanding dengan hari tu lah. Tapi kalau I nak letak tak ingat lah I letak 1000 ke berapa yang ni. So, this one should be more clearer than the first one that I uploaded on Sunday. Okay. Alright. So, yeah. Okay. Nombor 7. Okay. Nombor 7 dia kata kan. So lukisan berskala tak terima. Janganlah bila nanti dalam exam kan. Pembaris pula. Janganlah buang masa semua je. Okay. So yang paling penting sekali ayat ni. Garis lurus JK berserenjang dengan garis lurus KL. Okay. Alright. Yes. So soalan first dia kata cari nilai P. Mana garis lurus KL kita? Okay. Baiklah. Garis lurus KL kita adalah 3x tolak y sama dengan 14. So ini x, ini y kan. Kata masuk terus lah. 3 kali 6 tolak P sama dengan 14. So P bawa main sini. P sama dengan 3 kali 6, 18. 18 tolak 14, 4. So P kita adalah 4. So setiap kali you kira, you dapat jawapan, you tulis dalam kertas soalan hampa tu. Dah ada. Okay. 6, 4. Sebab memang nak guna lepas tu. Okay. Cari persamaan garis lurus JK. Okay. Dari KL ni, okay, kita mesti cari dia punya kecerunan. So, bawa yang ni ke sini, yang ni ke sana. So, kita ada y sama dengan 3x tolak 14. Maksudnya, M1 kita adalah 3. Kan cikgu ajar awak kan, 3 ni 3/1, betul tak? Kalau M2, hang terbalikkan je lah, 1/3. Kalau hak ni positif, yang ni jadi apa? Yang ni jadi negatif. So, kecerunan di sini negatif 1/3. Kan JK hak ni kan? Ni JK. Okay, JK. Okay. Lepas tu, y sama dengan MX tambah C je lah, betul tak?
kira kat atas, kat atas lah. So sini y sama dengan mx tambah c. M kita negatif 1/3. Titik kita suka hati mu. Nak ambil 64 ke 35 suka hati hang. Kan? Sama je. Okay. So c sama dengan ni negatif 1 maksudnya 6. Okay. Jadi KL kita y sama dengan KL kita JK kita y sama dengan negatif 1/3 x tambah 6. Okay, senang je sebenarnya. Okay, lepas tu A3 luas dalam unit JKL. Okay, JKL ni lah. L kita berapa? L kita kan yang ni tadi, mana ada tadi? Tak tunjuk lah. Kan ni kalau pindah-pindah ni dia jadi apa? Y sama dengan yang ni 3x tolak 14 kan? So ini petasan y betul tak? Ni petasan y negatif 14 kan? So ini memang negatif 14. Dalam koordinat kosong negatif 14. Jadi luas JKL. So luas segitiga JKL 1/2 rumus. Letak kosong negatif 14 kat depan. Hak mana ada kosong letak kat depan dulu. Okay. So negatif 14. 64 35 kosong negatif 14. Kita ambil anak panah macam ni kan? Kita nak panah kat atas kan? Pasal apa? Pasal kan hak anak panah bawah tu 0 kali 4 kosong tambah 30. Okay. Tolak 42 tolak dengan negatif apa ni 84 tambah 12. Okay. Okay. So kita ada setengah negatif 12 ni negatif 72 tolak tambah lah 72. So kita ada ni sama dengan setengah modulus 60. So jawapan dia 30. Is it 30? Yes, 30 lah. Sebab dia minta kan unit kan. So tulis sini unit kuasa 2. Okay, right. Okay. Yes, B. Okay, cikgu tak ada ajak kamu kan. So dia kata sini satu titik W bergerak dengan keadaan jaraknya dari titik J adalah sentiasa 2 kali ganda. Okay. W bergerak dengan keadaan jaraknya dari titik J adalah sentiasa 2 kali ganda jaraknya dari titik K. Okay. Okay, so ayat tu kalau kita interpret dia akan jadi apa? Jarak W ke J. First kali, nya sini J lah kan. J berat W lah kan. So, jarak tu macam ni. JW ke, WJ ke, suka hatimu lah nak tulis. WJ tak apa. WJ sama dengan 2 kali ganda. 2 kali ganda jaraknya. Nya sini adalah WK. Okay. Okay, tengok kat atas. Rumus jarak macam mana jarak? Sorry. Satu lagi titik W ni titik yang bergerak. Jadi sebenarnya titik bergerak dia adalah X, XY tak ada fix. Dia tak ada fix titik yang fix. Okay, so ini set. Okay. So X tolak berapa tadi? Berapa W kita tadi? WX J3 tolak 3 kuasa 2 tambah Y tolak 5 kuasa 2 sama dengan 2 set. Okay, ni panjang lah pula I punya ni. Tapi kalau cukup padan semua. Ni. Tulis sampai sini je. Ni tak payah. Okay. Okay, ni X tolak K mana K? K 6 kuasa 2 tambah Y tolak 4 kuasa 2. Okay. Okay. So, perasan sini kita ada set kan. Jadi, nak hilangkan set, kena buat apa? Kita kena kuasa 2. Kuasa 2. Termasuk dengan 2 tu. So, bila kuasa 2, hilanglah set tu. So, dia akan jadi X tolak 3 kuasa 2 tambah Y tolak 5
kuasa 2 sama dengan 4. Ni buat kurungan besar lah. So, ini maksudnya X tolak 6 kuasa 2 tambah Y tolak 4 kuasa 2. So, kembangkan dia betul-betul. So, ini X kuasa 2 tolak 6X tambah 9 tambah Y kuasa 2 tolak 10Y tambah 25 sama dengan 4X kuasa 2 tolak 12X tambah 36 tambah Y kuasa 2 tolak 8Y tambah 16. Okay. So, kita akan selesaikan benda ni. Okay, let me check my... yes. Okay. Alright. Jadi, tak apalah. Kita simplify. X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 tolak 6X tolak 10Y tambah 34. Ya, 34. Betul ke? 9 tambah 25. Ya, 34. Should be 34. 34, 36 ni. 25 tambah 9. 34. OMG. Okay, tak apalah. Okay, so ini 4 X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 tolak 12X tolak kat sini. Tolak 8Y tambah 36 tambah 16 52. Okay, so ini kita darab semua. 4X kuasa 2 tambah 4Y kuasa 2 tolak 48X tolak 32Y tambah 208. Yes, 208. Okay, so kita akan cancel one by one. Kita akan bawa kiri ni ke kanan kan, sebab panggil apa? Sebab kanan lebih besar daripada kiri. Macam itulah. Sebab ni 4 ni 1. So, ini kosong kat depan sama dengan 4 tolak ni 4X kuasa ni 3X kuasa 2. Kan? 3Y kuasa 2. So, negatif 48 tambah 6. Negatif 42X. Okay. This one is negatif 22Y. Yang ni, okay, ni salah kira sebenarnya. Patutlah pun. Berapa? 174 is it? Okay. You kira balik lah Kira sendiri pakai kalkulator you in case cikgu salah kira. Tapi jalan kerja tu I memang yakin betul lah Okay, nombor 2. Dia kata apa nombor 2? Seterusnya tentukan sama ada locus itu memotong paksi Y. Okay, bila potong paksi Y, sepanjang paksi Y, kan macam ni kan. Sepanjang paksi Y, apa yang kosong? X yang kosong. Bila X kosong, so letaklah. Ini jadi kosong, ini jadi kosong. Jadi kita tinggal apa? Kita tinggal 3Y. Macam mana tulis lah? Kena tulis. Pada paksi Y, X adalah kosong. Jadi kita tinggal 3Y kuasa 2 tolak 22Y tambah 174 sama dengan kosong. So, potong tak potong tu, kena ingat balik pembeza layan. Kita akan test pembeza layan dia. B kuasa 2 tolak 4 AC. Kan ingat tak? Kalau lebih pada kosong, potong dua punca berbeza ataupun potong pada dua tempat. Kalau sama kosong, menyentuh. Kalau kurang pada kosong, tak kena langsung. Macam itulah. Okay. Pembeza layan. Jadi kita ganti nilai. So, B dia negatif 22 kuasa 2 tolak 4. A dia 3. C dia 174. So, kita akan dapat negatif lah sebab cikgu punya nilai salah. Should get something. Negatif lah. Negatif apa-apa jawapan dia. Negatif. You guna kalkulator you. Negatif tu maksudnya kurang pada kosong.
kurang pada kosong maksudnya apa? Kan pembeza layan kita kurang pada kosong tidak memotong. So maksudnya kita punya kesimpulan dia locus itu, ambil balik ayat ni, tidaklah sebab kita test, tidak memotong paksi Y. Kenapa? Kalau alasan ni lah alasan kita kan, ni kita kira lah ni. Okay lah. Alright, kalau nak tulis ayat boleh lah, kerana pembeza layan dia kurang pada kosong, boleh lah, tapi itulah maksudnya kan, kita dah buat dah. Okay. Okay, 3 soalan lain nanti kita bincang dalam video seterusnya.